Pengenalan bagi teori pengkiadaan Melayu ialah, pada tahun 80-an, sarjana tempatan menghasilkan beberapa teori tempatan. Antara teori yang dihasilkan oleh sarjana tempatan ialah seperti teori pengkiadaan Melayu yang diperkenalkan oleh Hashim Awang. Karya sastra ini tidak lahir daripada ruang yang kosong. Sebaliknya, ia dicipta daripada realiti kehidupan manusia. Bidar Sukma Bisu merupakan novel yang dihasilkan oleh Faizal Tehrani dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2007. Novel Bedar Sukma Bisu ini memenangi hadiah utama dalam Sayembara Pengarang Sempena Jubli Emas Dewan Bahasa Pustaka pada tahun 2006. Novel ini mempaparkan kehidupan masyarakat Melayu tentang kepercayaan, keimanan dan budaya masyarakat setempat. Novel Bedar Sukma Bisu ini adalah suatu pendekatan yang bercirikan tempatan lebih sesuai untuk digunakan. Salah satu pendekatan yang digunakan ialah pengkiadaan Melayu yang menilai karya mengikut ukuran masyarakat Melayu itu sendiri. Terusnya, teori pengkiadaan Melayu. Gagasan teori pengkiadaan Melayu dihasilkan oleh Hashim Awang. Beliau ini lahir pada tahun 1937 di Terengganu. Teori ini mula diperkenalkan oleh Hashim Awang melalui kertas kerja seminar yang dibentangkan dalam seminar antarabangsa Kesusasteraan Melayu. Pengkiadaan Melayu dikemukakan berdasarkan cara dan sikap hidup, kepercayaan dan kebudayaan setempat, iaitu masyarakat Melayu yang melahirkan karya-karya. Beliau membahagikan teori pengkiadaan ini kepada dua, iaitu alamiah dan keagamaan. Bagi pengkiadaan alamiah ialah cara hidup dan sikap kemasyarakatan Melayu yang menjadikan alam sebagai sebahagian daripada diri dan kehidupan. Pengkiadaan alamiah ini terbahagi kepada tiga, iaitu pendekatan gunaan, pendekatan moral dan pendekatan firasat. Bagi pendekatan gunaan, sastra merupakan salah satu objek alam, iaitu objek daripada ciptaan manusia. Selain itu, pendekatan moral pula menyatakan bahawa sastra terdapat pengalaman hidup yang dekat, dapat memberi pandangan dan pengejaran. Bagi pendekatan firasat pula, dikaitkan dengan mimpi yang memerlukan proses takbir dan tafsiran. Seterusnya, pengkiadaan keagamaan adalah kepada keimanan yang bersendikan akidah Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis. Pengkiadaan keagamaan juga telah dibahagikan kepada tiga, iaitu pendekatan dakwah, pendekatan masyarakat dan pendekatan seni. Pendekatan dakwah ialah sastra sebagai wadah untuk mempertingkatkan ketakwaan manusia kepada penciptaannya. Bagi pendekatan masyarakat, sastra menjadi sebahagian alat pendedahan yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan keadilan dalam masyarakat. Akhir sekali, pendekatan seni, iaitu dapat memfokuskan unsur-unsur keindahan sastra yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Alam sebagai sumber kehidupan masyarakat Melayu. Penulis menyatakan bahawa masyarakat Melayu sangat bergantung kepada alam. Misalnya, alam menentukan pekerjaan, pencarian dan pengalaman kepada manusia. Menurut Hashim Awang pada tahun 2022, Kitab Tajul Muluk telah membincangkan tentang cara dan sikap hidup masyarakat Melayu dan boleh dimanfaatkan sebagai satu kaedah menilai karya sastra. Penulis juga menyatakan sastra harus dilihat kejadiannya sebagai mempunyai sebab, hikmah dan fungsi tertentu. Kesemua objek alam adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah dan mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri. Contohnya, tanah berfungsi sebagai tempat bercucuk tanam, tanaman sebagai bekalan makanan, hujan dan sungai sebagai sumber bekalan air utama kepada manusia dan sebagainya. Novel Bedar Sukma Bisu juga banyak mengetengahkan objek alam iaitu laut yang digunakan sebagai tempat mencari nafkah dan laluan pengangkutan. Kesimpulannya, melalui pendekatan ini, pembaca akan dapat menghayati akan ciptaan Tuhan. Sastra Melayu sebagai pembentuk akhlak. Kesusahan bukan hanya sekadar hiburan untuk masyarakat Melayu, malah ianya dijadikan forum untuk mendidik jati diri dan nilai murni masyarakat. Teori berakaidah menekankan aspek moral sebagai salah satu pendekatan dalam pengaedahan agama. Pendekatan moral yang timbul menjadikan sastra sebagai bukan objek alam semata-mata tetapi jika jadi alam bersifat pengalaman hidup. Sastra menyingkap dan memberikan pengalaman hidup. Ianya mempunyai dua hal, iaitu peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh manusia tertentu dan maklumat yang tidak berkaitan manusia serta persekitarannya. Dalam hal pertama, perlakuan manusia yang dialami dapat dinilai dari aspek positif dan negatif. Dalam hal kedua, sastra mampu menyediakan dirinya dengan pelbagai disiplin ilmu dan pengetahuan. Sastra menepati konsep pustaka dan kepustakaan yang mengenai pelbagai ilmu yang boleh ditimba.
Contoh, novel Bena Sukma Bisu memperlihatkan pengisah yang dapat dijadikan tauladan daripada watak yang ditampilkan. Pengarang memaparkan pelbagai ilmu ni seperti mandiri dan kasih sayang. Sikap sayang seorang anak terhadap ibunya. Contohnya, Haikal sangat mengasihi ibunya sehingga sanggup menolak belajar di luar negara kerana tidak mahu meninggalkan ibunya sendirian. Ibunya sangat penting berbanding yang lain bagi Haikal. Oleh itu, kita hendaklah mengasihi dan menjaga ibu bapa dengan sebaik-baiknya semasa mereka masih ada agar tidak menyesal. Firasat dalam kehidupan masyarakat Melayu. Kehidupan masyarakat Melayu penuh dengan tanda dan lambang yang memerlukan taksiran dan dalam konteks pengkaedahan Melayu, ia dikaitkan dengan mimpi. Bagi masyarakat Melayu, mimpi dianggap bermakna kepada kehidupan kerana ia mempunyai makna atau pengertian yang penemuannya itu hanya dapat dilakukan menerusi proses tabir atau taksiran. Buktinya melalui buku Bedar Sukma Bisu, mimpi yang dialami oleh Elemin menjadi tanda siapakah jodohnya. Sebelum mengambil keputusan berkahwin dengan Wifada, 2 kali Elemin didatangi mimpi yang sama. Dalam mimpinya, Elemin bertukar menjadi sotong dan membeli udang sebagai tanda beliau akan menemui jodohnya. Sotong menjadi pelambangan kepada Elemin, manakala udang pula mewakili diri Wifada. Akhirnya Elemin berjaya bertemu Wifada di Malaysia dan menawan hati Wifada sehingga mereka berkahwin. Jelaslah, firasat adalah kebiasaan dalam masyarakat Melayu. Setiap benda dan peristiwa yang berlaku seringkali memberi tanda sesuatu akan berlaku. Karya sastera juga boleh dijadikan media dakwah. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, pengkaedahan Melayu mengandungi 2 pengkaedahan, iaitu pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan keagamaan. Bagi pengkaedahan keagamaan, ianya dipecahkan kepada 3 pendekatan. Yang pertama ialah pendekatan dakwah, yang kedua ialah pendekatan masyarakat dan yang ketiga ialah pendekatan seni. Pendekatan dakwah melihat sastera sebagai satu wadah untuk mempertingkatkan nilai ketakwaan seseorang insan terhadap Allah. Hal ini demikian kerana sastera dapat dijadikan tempat rujukan yang membolehkan halayak mengenali dan memahami lebih dekat tentang ajaran Islam. Sekaligus dapat meningkatkan rasa kecintaan dan kehormatan terhadap pencipta. Menurut Hashim Awang, pendekatan dakwah meneliti karya sastera sebagai alat perkembangan Islam dalam konteks penghayatan, keunggulan dan keagungan Allah. Antara salah satu contoh dalam novel, dakwah dapat digambarkan dalam watak elemen yang berdoa kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk melawan nafsu jahat. Dia yakin bahawa hanya dengan pertolongan Allah dapat membantunya mengatasi masalah yang dihadapinya. Kesimpulannya, karya sastera dapat dijadikan media dakwah. Tambahan pula, penulisan pengarang ini juga merupakan dakwah yang terzahir melalui watak-watak dalam novel Bedar Sukma Bisu seperti watak elemen dan watak Wifada. Karya sastera adalah cerminan masyarakat. Dalam konteks ini, sastera dianggap cuba mendedahkan dengan jelas, benar dan berani permasalahan-permasalahan, kemungkaran, ketidakadilan, penipuan, kepura-puraan, rasuah dan perniagaan yang dianggap sebagai punca kepincangan masyarakat dan tergugatnya keimanan insan. Sastera dianggap sebagai hasil ciptaan yang berfungsi khusus membawa perutusan besar untuk kesejahteraan. Untuk itu, unsur amanat diletakkan pada tempat teratas, di samping unsur-unsur lain seperti bentuk, teknik, penceritaan dan gaya bahasa tanpa sama sekali mengabaikan keindahan karya. Karya sastera menjadi lumrah untuk mendedahkan rupa bentuk kehidupan manusia yang baik dan sempurna yang diredai Allah. Karya bertujuan menegakkan ajarannya dalam membina kehidupan dan membuat kebaikan kepada semua manusia dengan penonjolan watak-watak yang beriman dan beramal soleh, mengerjakan segala urusan Tuhan seperti bersolat, berpuasa, berzakat dan membuat amal jariah tanpa berbuat mungkar dan maksiat. Melalui Bedar Sukma Bisu, pengarang menekankan perlunya insan melakukan kebajikan untuk bersama membangunkan masyarakat. Pengarang mengambil contoh tokoh-tokoh Islam seperti Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq, Khalifah Umar Abdul Aziz, Khalifah Uthman Affan dan Abdul Rahman bin Auf yang sanggup berkorban dan melakukan kebajikan untuk masyarakat Islam. Kesimpulannya bagi teori pengkaedaan Melayu ini ialah sastera Melayu dalam sifatnya yang tersendiri adalah wajar diteliti daripada tiada pendekatan tersendirinya.
Kaedah yang berasaskan sikap hidup, kepercayaan dan keagamaan, agama paling berkesan untuk diharapkan dalam kajian dan kritikan sastra. Penggunaan dan pendekatan yang demikian dikira dapat menonjolkan dengan lebih benar dan jelas tentang ciri-ciri sastra Melayu. Di samping, dapat pula memperkayakan dan memperkukuhkan usaha pengkajian ini.